InsyaAllah malam ini kita akan mengupas tajuk yang ke-6 dalam kitab ini, 40 hadis ada orang mukmin akhlak cermin, iaitu tajuknya jadilah seorang yang pemaaf. Jadilah seorang yang pemaaf. Kita lihat pada matan hadis ini, Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa ibn Hujrin qalu Haddatsana Ismail wa huwa ibn Ja'far anil Ala'i an abihi an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Rawahu Muslim. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujur. Mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ismail dan dia ni adalah anak kepada Ja'far. Daripada Al-A'la, daripada bapanya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Allah pasti akan menambahkan kemuliaan kepada seorang hamba yang memiliki sifat memaafkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin. Tidak ada balasan kepada seseorang yang rendah hati kepada Allah SWT kecuali Allah SWT mengangkat darjatnya. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Hadis riwayat Muslim, hadis yang kedua 588. Pengenalannya, salah satu kekurangan diri yang ada pada setiap manusia adalah sering melakukan kesalahan, ya, dan dosa, sama ada secara sedar atau tidak. Ya, al-insanu la yakhillu anil khata' wan nisyan. Maksudnya manusia ni dia tidak sunyi daripada melakukan al-khata'u, kesalahan, wan nisyan, dan juga kelupaan. Ya, itu dua sifat manusia. Ya, betul lah tu. Enggak. Sifat manusia itu khata', ada melakukan kesalahan. Dan juga sifat manusia juga an-nisyan, ada kelupaan. Nabi Adam alaihissalam terlupa perintah Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekat dengan pokok ni. Ya, dan dalam syurga lagi dah. Terlupa. Allah dah pesan dan ingatkan jangan dekat. Kalau dekat pun tak boleh, makan buah dia lagi lah tak boleh. Tetapi disebabkan kesalahan dalam memahami, ya, tertipu dengan, ya, tipu daya syaitan iblis ini, makanya, ya, dua-dua perkara berlaku, kesalahan pun berlaku, ya, dan kelupaan pun berlaku. Ya, telah melakukan kesalahan sebab apa? Makan buah khuldi tersebut. Allah Ta'ala kata jangan dekat, dan dekat tak boleh, dia makan terus. Kemudian an-nisyan, terlupa. Kenapa boleh lupa? Ya, sebab tertipu dengan, ya, kata-kata iblis. Apa kata-kata iblis? Iblis kata, sebenarnya kau tahu tak, kalau kau, kenapa Allah larang kau makan buah khuldi? Kenapa Allah larang kau dekat dengan pokok ni? Kau tahu tak? Tak tahu. Tak. Sebenarnya, kalau kau makan, engkau akan jadi malaikat. Engkau akan kekal dalam syurga selama-lamanya. Sebab itulah Allah tak bagi. Disebabkan Nabi Adam AS teringin sangat nakkan kebaikan tersebut, nak kekal dalam syurga tersebut, dan terlupa pesan Allah Ta'ala, terlupa larangan Allah. Ya? Jadinya itulah, maksudnya itulah sifat manusia. Ya? Kemudiannya,
Manusia memerlukan cara untuk menutupi kekurangannya itu, khususnya dosa kepada sesama manusia. Ketika orang lain melakukan kesalahan dan dosa kepada kita, kita diajar untuk memaafkan. Dan ketika kita melakukan kesalahan dan dosa kepada orang lain pula, kita diajar untuk meminta maaf. Kalau orang buat salah dengan kita, kita maafkan. Kita buat salah dengan orang, kita minta maaf. Ini sifat orang yang terpuji lah. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni, yang Rasul sebut tadi tak? Yang mana Allah Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada seseorang hamba yang mempunyai sifat memaafkan. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, sifat pemaaf tersebut disebut al-afu, yang juga memiliki erti bertambah, berlebih, penghapusan, ampun ataupun anugerah. Dalil Al-Quran dan Hadis tentang pemaaf dalam surah An-Nisa ayat yang ke-149, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Maksudnya, dan jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Dalil yang keduanya dalam surah Al-A'raf ayat 199. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maksudnya, jadilah engkau pemaaf. Allah Ta'ala suruh kita ni ada sifat pemaaf. Dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf. Ajak orang ramai-ramai buat perkara yang baik. Dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya, siapakah orang yang bodoh ini? Orang yang bodoh ini ialah mereka yang mana bila mana ya tidak tahu tentang satu ilmu, tapi bila mana dibagi tahu pada mereka mereka lebih pandai daripada orang yang bagi tahu. Padahal dia tak ada tahu pun. Dia bukan dalam bidang dia pun. Jadi orang macam ni Allah Ta'ala bagi tahu berpalinglah. Maksud berpaling tu janganlah kita ni berdebat dengan orang yang bodoh. Kenapa? Sebab orang yang bodoh tu, maksud orang bodoh ni dan disebut jahil sini ialah mereka yang bukan dalam bidang tersebut lah. Dia bukan dalam bidang engineering, nak cerita about engineering. Dia bukan dalam bidang mechanical, dia bukan dia, maka dia sembang bab tu. Dia bukan dalam bidang kedoktoran, nak sembang bab doktor. Dia bukan dalam bidang keagamaan, nak sembang bab agama. Jadi itulah, terutama nak bincang perkara-perkara yang melibatkan teknikal. Kalau dalam agama ni, perkara yang melibatkan teknikal ni ialah perkara-perkara fiqah. Perkara-perkara fiqah. Dan juga perkara-perkara ghaibiyat. Apa itu perkara-perkara ghaibiyat? Benda yang kita tak nampak, benda yang kita tak tahu, perkara-perkara ghaib. Makanya itu juga di luar bidang kita. Makanya elakkanlah dari berbicara macam ni. Jadi kalau ada orang ada bicara, kita pun tarik diri lah. Sebab kita bimbang. Bila mana kita berbicara tentang perkara-perkara yang kita tak tahu, akan menyebabkan kita lebih tersasar jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab yang bermaksud, barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya, apakah ia berada di pihak yang benar atau yang salah. Apabila tidak melakukan hal itu, yakni memaafkan, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim, hadis yang ke-3161. Hadis ini berstatus hadis dhaif. Jadinya, keterangan pada hadis ini,
Meminta maaf atau memaafkan adalah perkara yang mudah diungkapkan dengan kata-kata tetapi sukar untuk melakukannya. Kita tidak perlu takut untuk meminta maaf apabila menyedari yang kita telah melakukan kesalahan. Memberi maaf juga merupakan amalan yang sangat mulia. Kerana siapalah kita untuk tidak memberi maaf. Bersyukurlah kerana mereka, yakni orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita ni, telah menyedari kesilapan mereka dan berani untuk meminta maaf. Jauhkan perasaan amarah, ego dan dendam, kerana ia hanya akan membuatkan hati lebih sakit. Betul tak? Ada orang kata tak? Ya, meminta maaf tu, ya, satu benda yang sukar nak ucapkan. Dan memberi maaf juga, kadang-kadang bukan semua orang boleh memberi maaf dengan mudah. Sebab kadang-kadang perkara yang dilakukan ke atas dia tu perkara yang cukup menyentuh hati dia. Kadang-kadang melibatkan maruah diri dia. Ya, jadi susahlah kita nak bagi maaf tak? Ya. Jadi bila tentang hak kemaafan ini, bukanlah bermakna kalau orang yang esok ya dia minta maaf, kita tidak maafkan, ya maka dia akan beri kesukaran kita di akhirat esok. Kan? Tetapi tengok pada benda yang itu hak kita. Bukanlah bermakna bila mana orang tu minta maaf, kau tak maafkan aku esok kat akhirat kau susah, kan? Jenuhlah kau esok. Kan? Tak. Sebab kemaaf itu ada hak. Kan? Ada benda saya cakap tadi. Kalau benda yang melibatkan maruah diri kita, kadang-kadang ada benda yang melibatkan fitnah, benda yang kita tak buat difitnah begitu. Kan? Kadang kita sebagai manusia biasa ni bukanlah mudah lah. Kena pula orang yang mana melakukan fitnah itu, dia minta maaf pun, tengok cara dia minta pun nampak tak ikhlas. Buktinya apa? Bila dia minta maaf dengan kita, dia pergi cerita pada orang lain, dia kata apa? Aku sebenarnya malas minta maaf, tapi malas nak panjang-panjang lah cerita ni, minta juga maaf. Jadi agak-agak orang yang mendengar itu apa dia? Orang yang memberi maaf tadi tak? Itu yang kata tadi. Jadi tentang memberi maaf ataupun tidak itu hak pada orang yang yang terkena tu lah, atas dia lah. Ya. Cuma kita ambil pendekatan macam ni je lah. Sekiranya lah berlaku lah kita terkena macam ni, kita minta pada Allah, ya Allah, kalau betul dia ni ikhlas minta maaf, tak apalah, aku maafkan. Tapi seandainya memang dia berpura-pura je minta maaf, ya Allah, di akhirat esok, ya, kau settle lah dengan dia, ya Allah, yang aku tahu aku di syurga dulu. Enggak, yang kita lepaskan diri kita dulu. Ya Allah, ya, di akhirat esok kalau betul macam ni, ya Allah, aku berlepas diri, maka kau settlekan aku. Nah, semoga apa yang dia fitnah aku tu pahala dia dapat pada aku masuk syurga, dengan dia, kau settlekan lah. Malah nak ambil bicara dah tak. Sebab, contohlah, ketika mana pakcik Nabi tak, ya, Sayyidina Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib kan, dalam perang Uhud telah dibunuh tak, ya, telah dibunuh oleh Wahsy. Dilemparkan lembing kena pada dadanya, ya, disebabkan dendamnya dibelah dada, diambil hatinya tak. Nak bunuh-bunuh je lah kan. Tapi bila sampai kau belah dada, kau ambil hati dia, buat keluar jantung dia, buat keluar ni, orang kata jahat lah. Kan? Tapinya setelah berlaku peristiwa hijrah, ketika Rasulullah duduk dalam satu majlis, Rasulullah terpandang muka dia. Macam aku kenal dia ni, aku kecam dia ni, aku kenal dia ni. Tak. Memang dia lah. Dia pun telah bertaubat. Dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam tak. Ya, maka Rasulullah terima lagi Islam, tak terima kan. Cuma Rasulullah kata kalau boleh kau janganlah lagi muncul di hadapan aku lah. Tak. Walaupun Wahsy tu dah masuk Islam, tapi Rasulullah kata kalau boleh kau janganlah muncul lagi di hadapan aku. Sebab bila aku tengok muka kau, aku tak sukar untuk aku lupakan peristiwa Uhud tu. Nah, betul kan? Kadang-kadang ada benda yang kita tengok orang buat pada kita tak? Dia pun dah minta maaf sebenarnya. Tapi sebabkan benda tu terlalu perit pada kita, terlalu sakit bagi kita, kita pandang wajah dia pun kata, tak boleh lupa lagi peristiwa tersebut tak? Maka Rasulullah kata, tak apalah, kau janganlah muncul dekat aku. Pergilah, tak? Pergilah hijrah mana-mana ke kan? Ataupun jangan, kalau ada pun janganlah muncul lagi. Sebab Rasulullah tak boleh pandang. Sebab bila Rasulullah pandang muka dia, Rasulullah terkenangkan peristiwa pakcik pun dibunuh dengan kejam. Tak? Dia kejam dan biadab. Tu Rasulullah tak lupa tak? Tapi Rasulullah maafkan lah.
Sebab Rasulullah memang bersifat orang yang berjiwa besar kan. Orang yang berjiwa besar sahaja yang boleh memaafkan. Sebab tu saya kata tuan, kalau kita pun macam ni, makanya kita ambil sikap gitulah. Ya. Siapalah kita untuk tidak memaafkan, tetapinya biarlah. Sekadanya dia betul ikhlas, tak apalah, selesailah masalah. Kiranya dia hanya berpura-pura, biarlah dijawab daripada Allah esok di akhirat lah. Kita di dunia kita tak tahu. Yang penting kita lepas dulu. Cara yang terbaik kita hendak mendapatkan kemaafan dan keampunan daripada Allah SWT ialah dengan kita sendiri memaafkan orang lain. Ya, sentiasa memaafkan orang. Kita biasa memohon maaf dan bermaafan pada hari raya. Tetapi Allah SWT sentiasa mengampunkan hamba-hambanya. Ya, dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling banyak Allah SWT mengampunkan dosa manusia. Sebab Allah Ta'ala tu maha pemaaf, maha pengampun. Ya, sebab tu Allah Ta'ala mencari hamba-hambanya. Kalau di waktu malam, waktu yang cukup cantik 2/3 malam, 1/3 malam ini waktu yang tercantik ya, untuk kita beribadah. Ya, minta mohon ampun pada Allah SWT. Allah mencari-cari mana hamba-hambaku malam-malam, apa dia buat. Kan? Ni yang kata ya, bila mana setiap malam Allah akan turun. Ya, melihat, mencari hamba dia. Mana hamba-hamba aku ni? Yang nak bermunajat pada aku, nak minta ampun pada aku, tak? Yang ada apa saja masalah dia minta ni aku akan selesaikan. Ya, itulah waktu baik. Ya, terbaik untuk kita mohon ampun dan maaf. Setiap malam di bulan Ramadan, Allah SWT membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Seperti yang dinyatakan dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, dan Allah SWT membebaskan daripada neraka setiap malam. Ya, ini itqul minan nar. Ya, yang kita minta pun sama juga. Minta dijauhkan daripada api neraka. Jadi Allah akan membebaskan hamba-hambanya. Dengan syarat dia mohon ampun, dia minta bertaubat pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan hadis ini bersatu hadis sahih. Dalam bahasa Arab ada 3 kalimah yang membawa maksud ampun, maaf dan melupakan kesilapan. Ada 3. Kita nampak dia lebih kurang ni bunyi tak? Ampun, maaf dan melupakan kesilapan. Ya, iaitu ya ampun, ya, iaitu al-maghfirah. Ya, maaf al-afu dan melupakan kesilapan as-safhu. 3 perkataan ini tetapi membawa makna yang berbeza. Firman Allah SWT dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah At-Taghabun ayat yang ke-14. Ketiga-tiga perkataan ini mempunyai perbezaan dari sudut makna. Ya, mungkin dari segi pengertiannya lebih kurang sama lah tak? Tapi ada sikitlah perbezaannya. Yang pertamanya perkataan al-maghfirah, ya, ampun tak? Imam Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab Mufradat Al-Fazul Quran menyatakan bahawa perkataan al-maghfirah dan al-ghufran membawa maksud pemeliharaan Allah SWT terhadap hambanya daripada terkena azabnya. Ya? Kita minta Allah Ta'ala ni, bila mana Allah Ta'ala ampunkan kita, maka kita ni selamatlah daripada diazab dalam neraka. Sebab dah diberi keampunan, dah diampunkan. Itu maghfirah. Yang keduanya al-afu. Di dalam kitab Fiqhul Asma'ul Husna menyatakan bahawa al-afu adalah zat yang maha menghapuskan dosa-dosa dan memaafkan perbuatan-perbuatan maksiat. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab Taisirul Karimur Rahman ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala,
Ya, innallaha la'afuwun ghafur. Innallaha ya la'afuwun ghafur. Allah itu benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun. Beliau menyatakan bahawa Allah SWT maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dan tidak menyegerakan siksaan ke atas mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Maka Allah SWT menghapuskan dosa dan bekas-bekasnya daripada diri mereka. Inilah sifat Allah SWT yang tetap dan terus ada pada zatnya yang maha mulia. Dan inilah pelakuannya kepada hamba-hambanya pada setiap waktu, iaitu dengan memberi kemaafan dan keampunan. Mana inilah yang dimaksudkan dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar. Bila mana Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, 10 malam terakhir Ramadan ini, apakah doa yang terbaik untuk aku baca? Maka Rasulullah beritahu, kau baca doa ni lah. Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anna. Ya, kalau ramai-ramai tak? Kalau seorang-seorang, Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan hamba-Mu dan maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-3513, hadis ini berstatus hadis sahih. Apa bezanya antara al-maghfirah dengan al-afu? Al-maghfirah tadi ampun. Kan? Dosa tu ada, tapi okeylah, settle lah. Contoh apa tuan-tuan? Ya, kaum Nabi Yunus alaihissalam. Ya, ketika mana Nabi Yunus alaihissalam keluar daripada bumi Iraq tu, kan, dan ditelan oleh ikan Nun lah. Okay, cerita dia. Ya, ketika itu Allah Ta'ala telah menghantar awan hitam yang gelap menyelubungi bumi Iraq tu lah, tempat tu berlaku tu tak. Ninawa, nama tempatnya Ninawa, ya, tempat Nabi Yunus alaihissalam, kampung Nabi Yunus. Jadi ketika kaum Nabi Yunus ini melihat bahawasanya azab Allah dah nak sampai, dah tengok awan tu hitam, maka bayang tuan-tuan, pukul 12 tengah hari dah macam pukul 11 malam, pukul 12 malam. Ini 12 tengah hari ni, matahari duduk tengah, macam pukul 12 malam, dah gelap. Maka mereka ni punya takut, mereka cakap ini azab Allah nak sampai ni. Makanya mereka minta ampun pada Allah SWT, dan Allah Ta'ala tahan azab tu tak turun. Sebab mereka minta ampun. Ya, azab itu ditahan. Ya, sampailah Nabi Yunus AS balik semula ke tempat, ke negerinya itu, baru Allah Ta'ala angkat, ya, azabnya itu, dihilangkan awan hitam tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala nak azab dah tu, tapi disebabkan mereka minta ampun, azab itu tertahan. Ya. Adapun memaafkan ialah Allah Ta'ala hilangkan terus dosa kita, ibarat tak pernah buat. Dalam rekod pun tak ada. Ya, seolah-olah macam malaikat tak pernah tulis pun dosa kita ni. Ini yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah, kepada kita semua juga, untuk kita amalkan doa ni lah. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau ni maha pemaaf dan engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah kami. Dan itu beza dia, ya, antara al-maghfirah dan juga al-afu. Yang ketiganya pula as-safah ataupun as-safhu. Ya, memaafkan seseorang adalah perbuatan yang sangat besar ganjaran pahalanya. Begitu besar sehingga ia tidak disebut dalam Al-Quran apakah bentuk balasannya itu. Ya, besarnya pahala memaafkan tidak dinyatakan apa ganjaran. Begitu juga besarnya pahala orang yang bersabar hingga tidak dinyatakan apa ganjaran pahalanya itu. Tidaklah seperti kita solat jemaah dapat 27, ya, pergi iring jenazah dapat pahala 2 qirat, kan, diberi macam tu. Orang yang bersedekah digandakan dia punya ganjarannya, tak. Tapi dalam bab memberi maaf, dalam bab sabar, Allah tak sebut. Sebab pahala dia terlalu besar. Sebab tu orang yang nak masuk syurga ni, cara mudah ni, pertama sabar di atas ujian. Ujian tu dua. Pertama ujian kesenangan dan ujian kesusahan.
Dan Rasulullah sebut manusia ni ramai gagal dalam ujian kesenangan berbanding ujian kesusahan. Dia susah nak sabar, dalam mana dia senang. Waktu dia susah dia boleh sabar. Kan? Yang keduanya ialah sabarnya tentang apa yang Allah perintah, dalam sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Enggak? Orang macam ni ganjaran pahala dia infinity, tak boleh nak timbang. Ya, diletakkan pahala orang yang sabar ni di atas timbangan. Timbangan tu tak boleh nak ukur berapa besar pahala orang yang sabar ni. Kan? Itu dua benda secara mudah nak masuk syurga lah. As-safhu ni pula, memaafkan kesalahan orang lain adalah dituntut dalam agama Islam. Islam adalah agama perdamaian dan kemaafan. Sikap memaafkan telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa kota Mekah. Baginda SAW telah memaafkan penduduk Mekah yang pernah menghalau baginda SAW sebelum ini. Peristiwa itu menggambarkan bahawa dalam Islam, saling memaafkan orang lain telah ditunjukkan oleh para anbiya terdahulu. Apabila para Nabi SAW melakukan sesuatu perkara, maka itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya as-safu tadi itu, ya, forget it, melupakan. Tak apalah. Aku pun malah fikir, okay, settle lah. Kan? Malah nak fikir lagi lah. Selesai lah tu. Sebab Rasulullah SAW ketika baginda di Mekah, kan baginda dihalau keluar, diancam sampai peringkat nak dibunuh tak? Tapi Rasulullah boleh masuk balik ke kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Orang Mekah punya takut. Kenapa mereka takut? Sebab dah habislah kita. Dulu korang pandai-pandai sangat pergi halau dia keluar lah. Korang pandai-pandai sangat merancang nak bunuh dia. Hari ni dia dah masuk balik dengan kita. Habislah, tak boleh lari dah lah. Tak. Tapi Rasulullah kata apa? Rasulullah masuk ke Mekah. Ya. Kami bagi pilihan pada kamu untuk Mekah ni. 4 tempat sahaja yang selamat. Sebab Rasulullah masuk ke Mekah dalam suasana perang. Nak pergi perang ni. Kan? Jadi Rasulullah bagi syarat. Ya. Pertama kau jangan angkat senjata lah, itu je. Yang keduanya, kalau kamu ada di 3 tempat ini, maka korang akan selamat. Pertamanya, kalau semua orang Mekah balik duduk rumah masing-masing, maka kamu akan selamat. Keduanya, kalau kamu berada di kawasan Kaabah, kamu akan selamat. Dan yang ketiga, kalau kamu berada di rumah Abu Sufyan, kamu akan selamat. Tapi kalau kami jumpa kamu penduduk Mekah selain daripada 3 tempat ini, boleh tangkap bunuh. Jadinya orang Mekah punya takut, pakat balik rumah masing-masing. Yang tak sempat balik tu berduduk di kawasan Kaabah. Yang mana tak sempat ke Kaabah, pergi rumah Abu Sufyan. Lengang kota Mekah tu. Ya. Rasulullah masuk kan kota Mekah dalam keadaan aman. Dan Rasulullah memaafkan. Tak ada masalah. Ya, dulu kau kancang nak bunuh aku, kau halau aku keluar, tak ada masalah. Forget it. Tak. Buktinya apa? Rasulullah tak payah dendam pun. Dan Rasulullah boleh buat. Dan Allah Ta'ala kata apa? Kalau kamu nak balas balik, boleh. Tapi balaslah setimpan dengan apa yang mereka buat pada kamu. Tetapi, kalau kamu maafkan, itulah yang paling baik. Jadi Rasulullah telah memilih yang paling baik. Iaitu memaafkan dan melupakan. Tak? As-safhu tadi. Forget it. Jadi peristiwa tu lah. Okay. Oleh orang yang bersikap memaafkan orang lain, dia bukan daripada kalangan orang biasa-biasa. Sebab itulah andai kata ada orang yang berbuat salah dengan kita dan dia tidak meminta maaf serta kita juga tidak memaafkannya, nanti di akhirat kelak orang yang berbuat salah dengan kita akan mencari kita semula. Walaupun dia telah bertaubat ketika di dunia dahulu. Ini kadang-kadang masalahnya ni lah. Kan? Kadang-kadang dia tak minta maaf pada kita, kita pun tak maafkan dia. Jadi di akhirat tunggu. Ini yang mana bila mana orang nak masuk syurga tiba-tiba tahan pula. Nanti kejap-kejap encik, ada orang cari encik nak minta maaf. Tak? Sebab tu saya cakap tadi, baik kita memaafkan siap-siap di dunia. Cuma kita cakap esok ya Allah di akhirat, ya sekiranya dosanya itu dia minta maaf tak ikhlas, pahala dia bagi ke aku masuk syurga, kau settle lah dengan dia ya Allah. Kalau dia maaf dengan ikhlas, aku maafkan. Maksudnya di dunia kita dah settle lah. Yang jadi masalah bila mana kita pun tak maafkan dia,
dia pun tak minta maaf dengan kita. Jadinya tunggulah kat sana nanti. Itu yang masalah tu. Jadi Rasulullah anjurkan kita supaya meminta maaf. Tak, minta maaf. Di dunia ni selesai. Kadang-kadang kita ni sebelum kita tidur dah, kita maafkanlah semua orang. Supaya apa? Supaya hati kita ni bersih. Ya, adapun orang yang tadi ikhlas tak ikhlas, itu urusan dia dengan Allah SWT. Makanya maka nanti di akhirat kelak, orang yang membuat salah dengan kita akan mencari kita semula, walaupun dia telah bertaubat ketika di dunia dahulu. Ya, walaupun dia dah bertaubat di dunia dahulu, tapi sebab dia tak sempat minta maaf ketika kita hidup. Ataupun ketika dia hidup, dia tak minta maaf, maka ataupun ketika dia dah mati, dia tak sempat nak minta maaf. Ini masalah. Ketahuilah bahawa syarat taubat itu ada 4, iaitu menyesal dengan kesalahan, berazam tidak mengulangi kesilapan tersebut, terus berbuat kebaikan, dan jika melibatkan kesalahan kepada manusia, mohon maaflah kepada orang yang berkenaan. Sebab tu syarat taubat dia dengan Allah 3. 3 je. Tapi bila dosa dengan manusia, tambah lagi 1 jadi 4. Kalau dengan Allah tadi sama je konsep dia, cuma dengan manusia tambah lagi. Pertama, menyesal atas perbuatan tersebut. Keduanya, tak ulangi balik perbuatan tersebut. Kemudian berubah terus jadi orang yang baik. Yang itu dengan Allah. Tapi dengan manusia, kena minta maaf pada dia, kena minta halal kat dia. Seandainya permohonan maaf yang dipinta daripada individu berkenaan tidak diterima, kita disarankan untuk meminta pertolongan orang tengah dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut. Tak gunalah kawan-kawan mana jadi orang tengah kan. Untuk jadi pendamai lah. Pengajaran hadis yang pertamanya, sikap pemaaf akan membuatkan hati menjadi lebih tenang. Ya, orang yang minta maaf tadi dan memberi maaf, hatinya akan lebih tenang. Sebab apa? Dia tidak menanggung rasa beban dalam diri. Tak? Dendam, marah, hasad. Yang keduanya, wajah gembira dengan memaafkan. Ia akan membuatkan wajah kita mudah mengukir senyuman dan ceria kerana maafnya dipinta dan diberikan. Memaafkan kesalahan orang lain amat baik kerana ia boleh mengubah segalanya. Ketiga, memaafkan membersihkan hati. Jika memaafkan dan mahu meminta maaf akan menghilangkan rasa dendam dalam hati. Yang keempat, memberi kemaafan menyembuhkan penyakit hati. Menerusi maaf, kita dapat mengubati segala perkara yang berlaku dalam hati kita. Yang kelima, orang yang memberi maaf, doanya dimakbulkan oleh Allah SWT. Keenam, memaafkan akan menyebabkan ikatan persahabatan atau persaudaraan dapat dijalinkan semula. Orang yang meminta maaf dan orang yang memberi maaf dan meminta maaf dapat memulai pertalian persahabatan atau persaudaraan semula tanpa rasa benci dan dendam. Ketujuh, memaafkan juga dapat menjadikan diri kita lebih sabar dan redha. Kita menyadari bahawa tidak semua orang sempurna dan diri sendiri juga tidak sempurna. Jadi apa salahnya kita memaafkan kesalahan orang lain? Kerana kita juga tidak sempurna. Kesimpulannya, yang pertama, memaafkan adalah jiwa atau sifat orang yang kuat. Sesekali ubahlah sudut pandang kita jika kita berada di tempat orang lain, kerana hakikatnya kita juga mahu dimaafkan. Bersikaplah dengan sifat positif atau lebih tenang dan cekal dalam menghadapi hidup. Ikhlaskan hati dan lakukanlah kerana kita tahu memaafkan adalah sifat yang mulia dan disukai Allah SWT. Kedua, Islam adalah agama kasih sayang. Jadi mulakan hari ini dengan memohon maaf jika rasa ada kesilapan dan belajarlah memaafkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Apabila memaafkan orang lain, dia bukan sahaja membuatkan hati si pesalah tadi berasa tenang, tetapi Allah SWT turut akan menurunkan ketenangan itu kepada kita. Bahkan Allah SWT juga begitu memuliakan mereka yang memaafkan orang lain. Kesimpulan yang ketiga, memaafkan menjadi satu keperluan kepada seluruh umat manusia. Ia bukan sekadar sebagai tanda rasa bersalah dan pengakuan atas seluruh kesalahan yang telah dilakukan, namun ia juga menjadikan kita sebagai manusia yang berjiwa besar dan memiliki kerendahan hati. Ya.
Wallahu alam tuan. Jadi alhamdulillah kita selesai bahaskan tajuk yang ke-6